Silakan. Maaf, seterusnya kita ke Melaka bersama Nurul Ashikin Abdul Halim yang telah bersedia. Silakan. Baik, terima kasih rakan penyampai di Angkasa Puri. Mengingatkan rakyat mengenai perjuangan serta pengorbanan Angkatan Tentera Malaysia ATM dalam mempertahankan negara, itu tujuan utama kempen Tabung Pahlawan dilaksanakan. Jelas Yang di-Pertua Persatuan Bekas Tentera PVATM Negeri Datuk Seri Muhammad Fazil Syafiee, persepsi bahawa kutipan tabung berkenaan sebagai mengemis adalah tidak wajar dan tidak sepatutnya berlaku. Jelasnya, selain bantuan daripada kerajaan, hasil kutipan tabung berkenaan adalah sebagai sumbangan kebajikan buat veteran ATM serta keluarga mereka yang memerlukan. Ya, kita bukan untuk mengemis. Kita sebenarnya untuk mengingati bahawa perjuangan tentera itu amat penting untuk menjadikan Malaysia ini lebih aman. Itu yang paling mustahak. Jadi bukan duit semata-mata. Bercakap kepada RTM di iCrow, katanya sumbangan yang diberikan orang ramai itu sebagai tanda mengingati jasa pahlawan negara walaupun sumbangan yang diberikan hanya RM1. Oh, okey. Saya pernah terima untuk pendidikan di sekolah. Dia ada sampaikan untuk anak tentera lah. Sangat membantu sebab daripada apa yang diorang sumbangkan pada bekas-bekas tentera ni, kami anak tentera pun terasa dapat sumbangan daripada mereka lah. Betul. Macam sumbangan ini dia sangat membantu pada anak-anak bekas tentera itu sendiri, keluarga dia orang, dari segi pendidikan dia orang, dari segi kesihatan dia orang. Kadang-kadang dia orang memerlukan ubat-ubatan yang lebih lagi daripada yang sepatutnya. Itu sebab kita anggarkan untuk sumbangan ni untuk bantu angkatan tentera kita yang ada lah kat sini, untuk bantu daripada segi keluarga dia, daripada segi ekonomi. So kita dapat bantu kita punya bakal-bakal anggota tentera kita. Di Melaka, seramai 11,800 ahli mendaftar di bawah PVATM. Seorang ibu tunggal di Balai Panjang lega apabila rumahnya yang roboh akibat ribut Mei lalu mendapat perhatian Tenaga Nasional Berhad TNB melalui projek Baiti Jannati. Nur Dalila Sahili, 33 tahun berkata, dengan bantuan itu juga dia dan 4 anaknya tidak perlu lagi berpindah randa untuk mencari tempat berteduh. Menceritakan semula kejadian, Dalila bersyukur ketika kejadian dia dan anak-anak tidak berada di rumah berkenaan dan hanya mengetahui bahawa rumahnya roboh apabila dimaklumkan oleh jiran. Dengan pendapatan sekitar RM600 sebulan, sukar untuk dia mencari tempat berteduh buat mereka sekeluarga, ditambah pula anaknya masih bersekolah. Guru memang gaji saya setakat RM500 sebulan. Itu je lah saya cuma syukur kebetulan dalam beberapa bulan lepas tu lulus saya punya bantuan zakat. Jadi lapanglah sikit saya. Nur Dalila ditemui pemberita pada majlis kesyukuran projek Baiti Jannati TNB peringkat negeri Melaka yang disempurnakan isteri Ketua Menteri Dalilah Awaluddin di Balai Panjang. Sementara itu, Ketua Perkhidmatan Pelanggan Bahagian Pembahagian TNB Negeri Insinyur Ahmad Rizahan Muhammad berkata, sejak program berkenaan dilaksanakan, sebanyak 17 buah rumah siap dibina di negeri ini dengan peruntukan keseluruhan RM655,000. Satu lagi tarikan menarik bakal menemui pengunjung The Show Oceanarium Bandaraya Melaka pada November ini. Pengarah urusannya Chiu Chert Fong berkata produk terbaru itu ialah ruangan teater yang menggunakan aplikasi berteknologi tinggi iaitu Augmented Reality AR dan Reality Maya VR. Ia juga sebagai salah satu usaha pihaknya bagi merancangkan sektor pelancongan negeri ini sekaligus menjayakan Tahun Melawat Melaka 2019. November yang akan datang, kita akan buka lagi tambahan attraction AR dengan VR Theater. Ini untuk lagi satu tarikan yang istimewa dengan high teknologi untuk bertarik lagi ramai pelancong latang Melaka. Beliau bercakap kepada pemberita sempena persembahan penyelaman istimewa Halloween dan Deepavali di Bandaraya Melaka. Sehingga Oktober, The Show Oceanarium menerima lebih 350,000 pengunjung. Dengan pelbagai tarikan disediakan, ia merupakan salah satu destinasi pelancongan yang menjadi tumpuan pelancong dari dalam dan luar negara.
Macam-macam aktiviti ada, kita boleh tengok pegang-pegang haiwan laut yang kita tak sangka kita boleh pegang, macam starfish, belangka, shark, kita boleh pegang sendiri kan. Kalau tak, kita memang takut nak pegang tak. Lepas tu satu lagi aktiviti, dia ada bagi pamphlet macam ni, so setiap kawasan yang kita pergi tu kita belajar sesuatu dan kita macam nak belajar sebab kita nak fill in the forms kan. Kami pun tak tahu yang macam yang hidupan air ni semua macam-macam bentuk, macam-macam ni kan. Biasa kita pergi pasar beli ikan apa, baru kita tahu ikan ni. Tapi kat sini lagi kita boleh explore macam-macam ni. Setakat ini sahaja perkembangan dari Melaka. Kembali semula ke Studio 3 Angkasa Puri bersama rakan penyampai untuk laporan seterusnya.